Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan PDPRI Sains dengan unit 6, iaitu bunyi. Sekarang kita lihat di bahagian pertama mengenai getaran dan bunyi. Bagaimana getaran dapat menghasilkan bunyi. Pertama, bunyi dihasilkan oleh getaran. Okey, jadi bunyi ini dihasilkan melalui beberapa cara. Yang pertama, tiupan, ketukan, petikan atau kesekan serta tepukan. Jom kita lihat satu persatu bagaimana bunyi ini dihasilkan. Yang pertama adalah melalui tiupan. Okey, kita dapat lihat apabila seruling ditiup, okey, bila kita tiup seruling ni, okey, udara di dalam seruling dia akan bergetar. Bila awak tiup, okey, ada udara itu akan bergetar dan ianya akan memberikan bunyi kepada seruling apabila awak tiup seruling tersebut. Dan yang kedua adalah ketukan. Okey, apabila xylofon ini diketuk, okey, xylofon ni akan bergetar dan disebabkan getaran itu, okey, xylofon dapat menghasilkan bunyi. Dan yang seterusnya adalah petikan dan gesekan. Tali dipetik atau digesek, okey, ianya akan bergetar. Tali tersebut dia akan bergetar. Awak petik ataupun awak gesekkan dia. Gesek adalah seperti ini ya. Gesek adalah satu perbuatan seperti awak bermain biola. Ini adalah gesekan. Okey, apabila awak petik ataupun awak gesekkan tali tersebut, ia akan menghasilkan getaran. Lalu getaran ini akan menghasilkan bunyi. Okey, dan yang terakhir adalah tepukan. Di sini dia beri contoh simbal. Okey, kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Bila simbal ini ditepuk, ia akan menghasilkan muzik. Simbal ini adalah alat muzik yang sering dimainkan oleh ahli muzik. Belajar tentang bunyi yang dihasilkan melalui getaran, kita akan lihat bagaimana bunyi ini bergerak. Okey, sifat bunyi yang boleh bergerak. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 114. Okey, di sini dinyatakan Faris, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Kita boleh nampak dekat sini Teruni, sini Faris dan sini Melan. Walaupun di sini ada bunyi loceng pada kedudukan yang berbeza, tapi mereka masih boleh dengar bunyi tersebut. Jadi, kenapa? Apakah sifat bunyi yang menyebabkan walaupun mereka duduk di tempat yang berjauhan ataupun kedudukan yang berbeza, tetapi masih boleh mendengar bunyi loceng tersebut? Baiklah, walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Okey, kalau awak dapat lihat dekat sini, ini adalah gelombang bunyi dan bunyi boleh bergerak ke semua arah. Jadi, apabila bunyi boleh bergerak ke semua arah, maka pada kedudukan yang berlainan ataupun yang berbeza, kita masih boleh mendengar bunyi tersebut. Sebagai contoh yang saya pernah katakan sebelum ini, kalau kita duduk di rumah yang berjauhan daripada masjid, tapi kita masih boleh dengar suara azan daripada masjid tersebut. Kenapa? Kerana bunyi boleh bergerak. Okey, ini kita lihat lagi satu contoh di mana bunyi boleh bergerak. Dekat sini ada bunyi loceng, tetapi satu sekolah boleh dengar. Jadi, mengapakah bunyi loceng sekolah dapat didengar oleh murid-murid di atas? Okey, murid dekat atas boleh dengar, dekat pusat sumber boleh dengar. Okey, pada satu kawasan sekolah boleh dengar. Kenapa? Kerana bunyi bergerak ke semua arah.
Sifat bunyi yang seterusnya adalah bunyi boleh dipantul. Okey, jika kita lihat dekat sini, okey, ini adalah beberapa pantulan bunyi di sekeliling kita. Okey, tetapi pantulan bunyi ini berlaku apabila bunyi terkena pada satu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Okey, apabila bunyi tu dia terkena kepada permukaan yang keras, okey, bunyi itu akan dipantulkan semula, maka kita boleh dengar gema. Okey, kita boleh dengar suara kita bergema. Okey, contohnya bercakap di dalam bilik yang kosong, bilik tidak ada perabot, rumah baru, tak masukkan apa-apa pun. Jadi bila kita dapat lihat di sini, bila orang ni menjerit, okey, bunyi itu terkena pada permukaan yang kasar, iaitu dinding. Maka bunyi itu akan dipantulkan, disebabkan itulah kita boleh dengar gema suara kita. Seterusnya adalah menjerit di dalam gua. Gua sifatnya batu, batu dia keras. Sebab itu apabila kita bercakap ataupun menjerit di dalam gua, kita boleh dengar suara kita balik. Okey, itu adalah gema, hasil daripada bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Dan yang ketiga, menjerit di dalam dewan kosong. Ini sama juga macam kita menjerit dalam ataupun bercakap dalam bilik kosong. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang fenomena pantulan bunyi. Okey. Pantulan bunyi ini akan menghasilkan gema. Okey, apakah itu gema? Gema adalah bunyi yang dihasilkan ataupun bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Seperti mana yang bila awak bercakap ataupun menjerit dalam bilik kosong, okey, awak boleh dengar suara awak semula. Okey, itu adalah gema. Kenapa terjadinya gema? Gema ini terjadi apabila inilah bunyi ataupun awak punya suara terkena pada permukaan yang keras dan bunyi tersebut dipantulkan semula. Okey, dia tak serap bunyi tu, dia pantulkan semula bunyi tersebut. Disebabkan itu kita boleh dengar balik suara kita. Fenomena yang kedua adalah ultrasonik. Apakah itu ultrasonik? Ultrasonik ialah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Okey, manusia tak boleh dengar bunyi ultrasonik ni, tetapi dapat didengar oleh haiwan. Haiwan apa? Haiwan kelawar, ikan lumba-lumba dan ikan paus. Okey, apakah kelebihan ultrasonik ni? Okey, ianya untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa. Okey, lokasi mangsa ini membawa maksud kepada makanan. Okey, dia dapat mengesan dekat mana ada makanan untuk mereka lah. Okey, sebagai contoh saya terangkan tentang kelawar. Kelawar ni dia akan mengeluarkan bunyi dan bunyi tersebut apabila terkena kepada sesuatu objek, bunyi tersebut akan dipantulkan semula pada kelawar. Jadi dia dapat tahu, oh dekat situ ada makanan ataupun oh dekat situ ada kawasan untuk dia pergi memburu mangsa dia. Okey, ini adalah kegunaan pantulan bunyi kepada haiwan-haiwan ini. Fenomena yang ketiga untuk pantulan bunyi adalah sonar. Apakah itu sonar? Sonar adalah teknologi. Okey, teknologi pantulan bunyi di mana kapal dia akan menghantar bunyi ultrasonik, dia akan menghantar bunyi di bawah laut, di dasar laut. Okey, jadi apabila bunyi tersebut terkena kepada mana-mana permukaan, permukaan batu ke ataupun ikan ke, dia akan pantulkan balik kepada kapal. Jadi orang yang menjaga sistem sonar ini akan dapat tahu dekat bawah
kapal tersebut ataupun apa yang di dalam air, di dalam laut tersebut, ada ikan ke, ada benda bahaya ke, batu ke, ataupun kedalaman sesuatu laut tersebut. Okey. Di sini saya bagi satu contoh. Okey, ini adalah sistem sonar di mana ini anak kapal dia menghantar bunyi. Okey, dia menghantar bunyi ke dalam laut. Apabila bunyi tersebut terkena kepada ikan, contohnya, bunyi tersebut akan dipantulkan semula kepada kapal. Okey, jadi anak kapal ataupun pekerja yang dekat dalam kapal tu dia akan menerima pantulan bunyi tersebut lah. Okey, dan sistem sonar ini dia ada monitor ataupun dia ada sistem dia sendiri. Jadi kita boleh tahu kedalaman laut tu berapa ataupun di bawah laut tu dekat mana kawasan yang banyak ikan dan sebagainya.